Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nazmi bin Nasir dari kumpulan SKSL 2020. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang inovasi yang telah kami laksanakan, yaitu FD2S, pembelajaran hybrid. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, yang terdiri pada Guru Besar Puan Masnah binti Akom, PK1 Izul bin Jalpah, PK Heng Mustafa bin Yusuf, PK Kopung saya sendiri, Cikgu Johana binti Elok, Cikgu Helinda, Cikgu Derolin, Cikgu Ustaz Ridwan bin Ayub, dan Cikgu Muhammad Azri bin Zaini. Baiklah, ringkasan keseluruhan mengenai projek ini. FD2S, pembelajaran hybrid, adalah satu bentuk inovasi pengurusan data dan maklumat bagi membolehkan data-data dan maklumat berkaitan pembelajaran secara hybrid yang dikutip menggunakan Google Form, disimpan ke dalam Google Drive, disunting serta diolah menggunakan Google Slide, dan akhirnya dipaparkan di Google Site. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan FD2S? FD2S merupakan singkatan bagi Form, Drive, Slide, and Site. Dan pembelajaran hybrid atau pembelajaran teradun atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai blended learning merupakan percampuran pola atau cara belajar, yaitu pembelajaran tradisional dengan pembelajaran secara dalam talian, yaitu menggunakan komputer dan teknologi internet. Guru Chazwani Zainul Abidin. Latar belakang projek. Inovasi ini dibangunkan menggunakan domain MOEDL yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. FD2S pembelajaran hybrid ini telah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Sungai Lokan Kinabatangan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan ekoran pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita. Projek ini bermula pada 20 April hingga 31 Ogos 2020 dan 11 Oktober hingga berakhir sesi persekolahan pada 18 Disember 2020 bersamaan 6 bulan 17 hari. Pemilihan pembelajaran hybrid ini adalah disebabkan faktor-faktor seperti lokasi sekolah yang berada di pedalaman, gangguan bekalan elektrik dan talian internet, menggunakan peranti ibu bapa serta berkongsi dengan adik-beradik yang lain, dan sebagainya. Maka pembelajaran hybrid ini menjadi sebagai pilihan utama sebagai langkah drastik bagi mengatasi segala kekangan dan pada masa yang sama menyahut seruan KPM untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran alternatif PDPA suatu pandemik COVID-19 ini. Baik, pelaksanaan projek. Melalui pembelajaran hybrid ini, para guru dapat memberikan tugasan seperti lembaran kerja, buku aktiviti, modul, dan project based learning atau singkatannya PBL pada masa yang sama memberikan bimbingan dan memantau aktiviti murid melalui laporan bergambar yang dihantar oleh ibu bapa atau waris menerusi aplikasi WhatsApp. Setiap guru menyediakan kumpulan WhatsApp masing-masing bagi memudahkan guru membimbing dan memantau PDP-JJ serta pengajaran dan pembelajaran di rumah atau ringkasnya PDPR. Gambar-gambar yang diberikan oleh ibu bapa atau waris akan disunting oleh guru menggunakan aplikasi seperti PixArt, InCollage, dan lain-lain lagi, mengikut keselesaan dan kreativiti guru-guru. Ia bertujuan untuk melaporkan sesi PDP-JJ dan PDPR yang dilaksanakan pada hari tersebut dan seterusnya dimuat naik ke dalam Google Form yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Gambar-gambar tersebut akan disimpan ke dalam Google Drive. Maklumat seperti sheet responses dan gambar-gambar tadi dilabelkan mengikut fasa-fasa PDP-JJ di dalam Google Drive tersebut. Seterusnya, data-data statistik yang terdapat dalam Google Form disunting dan diolah menggunakan Google Slide, kemudian dipaparkan di dalam Google Site yang telah dibangunkan oleh admin sekolah. Akhirnya, laman maya ini boleh dikongsi, dilihat, diteroka oleh semua lapisan masyarakat. Baik, seterusnya saya menjelaskan tentang proses pelaksanaan projek, di mana pada peringkat pertama ialah penyediaan bahan. Penyediaan bahan ini dibagikan kepada dua, yaitu bahan PDP-JJ dan PDPR, dan yang satu lagi
bahan pelaporan. Melalui bahan PDP-JJ dan PDPR di mana ada platform online iaitu bimbingan dan pemantauan melalui kumpulan WhatsApp yang dibuat mengikut guru subjek. Seterusnya melalui offline, bahan-bahan seperti lembaran kerja, buku aktiviti, modul dan PBL disediakan oleh guru. Melalui bahan pelaporan pula, pautan Google Form, PDP-JJ dan PDPR JPN disediakan oleh admin JPN, manakala pautan Google Form dan folder Google Drive PDP-JJ dan PDPR sekolah disediakan oleh admin sekolah. Seterusnya ialah kita lihat di sini ialah bagaimana kumpulan WhatsApp mengikut guru dihasilkan. Dan seterusnya ialah penyediaan bahan secara hands-on iaitu melalui offline. Kita lihat sekarang ini ialah pautan Google Form, PDP-JJ, PDPR sekolah disediakan oleh admin sekolah bahagian sebelah kiri ini, dan seterusnya ialah pautan Google Form, PDP-JJ dan PDPR JPN yang disediakan oleh admin JPN. Seterusnya kita melihat inilah pautan Google Form, PDP-JJ dan PDPR sekolah yang berbeza mengikut fasa perintah kawalan pergerakan, di mana ada fasa 4, fasa 5, fasa 6 dan seterusnya, yang baru saja berakhir pada bulan Disember itu pengajaran dan pembelajaran di rumah atau dikenali sebagai PDPR. Seterusnya kita lihat penghantaran bahan, di mana penghantaran bahan PDP-JJ dan PDPR melalui aplikasi WhatsApp tadi, dan seterusnya offline pula bahan-bahan hands-on tadi dihantar oleh semua warga SK 98 termasuklah guru besar, para takbir PK1, PKM, PK-Kokem, guru-guru, dan ada juga AKP dan juga pengawal keselamatan sekolah. Seterusnya ialah bahan pelaporan di mana Google Form, PDP-JJ dan PDPR JPN yang wajib diisi oleh semua guru melalui Google Form yang telah disediakan oleh pihak JPN. Seterusnya adalah Google Form, PDP-JJ dan PDPR sekolah di mana data-data dan gambar-gambar disimpan dalam Google Drive sekolah melalui Google Form. Di sinilah kita lihat bagaimana tugasan bahan dihantar melalui WhatsApp dan juga melalui tangan by hand. Baik, sekarang ini kita lihat bahan-bahan PDP-JJ dan PDPR dihantar ke Google Drive mengikut Google Form dan folder yang telah disediakan oleh admin sekolah, di mana admin sekolah telah membahagikan setiap fasa itu mengikut fasa PKP yang telah dilaksanakan. Dan akhir sekali produk akhir, di mana produk akhir ini dari segi bahan PDP-JJ dan PDPR, data-data statistik dijana melalui Google Form, PDP-JJ dan PDPR yang telah diedarkan, dan seterusnya ialah gambar-gambar suntingan, hasil suntingan guru-guru menggunakan aplikasi seperti PixArt, InCollage dan lain lagi ada dalam Google Drive. Seterusnya adalah bahan pelaporan yaitu Google Slide, di mana data-data statistik dan gambar-gambar diolah dan disunting menggunakan Google Slide, dan Google Site merupakan satu aplikasi di mana semua data-data dan maklumat dan gambar-gambar dipaparkan dalam Google Site. Inilah contohnya data-data statistik yang kita boleh ambil daripada Google Form dan gambar-gambar suntingan yang kita berjaya kumpulkan dalam folder dalam Google Drive. Ini adalah contoh-contoh gambar-gambar suntingan. Ini pula tentang kutipan hasil kerja di mana Google Slide dijadikan sebagai tempat untuk kita mengolah dan mengedit data-data statistik daripada Google Form, dan akhir sekali kita menggunakan Google Site untuk mempamerkan gambar-gambar dan juga data-data statistik termasuk Google Slide tadi ke dalam Google Site yang boleh dilihat oleh semua orang. Keberhasilan inovasi. Pertama sekali, KPI organisasi dan KPM dapat dicapai, yaitu bagi memastikan guru dan murid dapat melaksanakan PDP-JJ dan PDPR sewaktu pandemik COVID-19. Yang kedua,
peningkatan produktiviti dalam kalangan murid dan guru seperti yang dilaporkan dalam analisis PDPR Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang ketiga, menjadi salah satu penyumbang utama dalam analisis pelaksanaan PDP-JJ dan PDPRP di Kinabatangan. Yang keempat, wujudnya pembudayaan ICT dalam kalangan guru tanpa mengira umur, latar belakang pendidikan dan jawatan. Hal ini kita boleh lihat menerusi bagaimana guru menyunting sendiri gambar-gambar dan menghantarnya menggunakan pautan yang telah diberikan. Seterusnya yang kelima, semangat kerja berpasukan yang jitu dan mapan antar pentadbir, yakni School Leader Team atau SLT dengan guru-guru dalam menjadikan inovasi ini. Yang keenam, persatuan ibu bapa dan guru PIBG mainkan peranan yang penting bagi memastikan kerjasama yang kolektif antar ibu bapa dan murid dengan guru. Yang ketujuh, pengurusan data dan maklumat PDP-JJ dan PDPR dapat diurus tadbir dengan efektif, efisien, sistematik, serta low cost and high impact, memandangkan domain yang digunakan ini merupakan domain yang free, percuma diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ke-8 ialah inovasi ini menjadi evidence bagi semua impak positif yang dinyatakan tersebut melalui laman My yang dihasilkan. Potensi pengembangan projek. FD2S pembelajaran hybrid ini boleh diaplikasikan di semua lapisan agensi dan organisasi mengikut kesesuaian dan keperluan melalui penganjuran bengkel-bengkel pengurusan data dan maklumat. Maksudnya di sini dengan melaksanakan bengkel-bengkel pengurusan data dan maklumat, idea untuk melaksanakan FD2S ini boleh diaplikasikan di mana-mana agensi yang berkaitan dan bersesuaian dengan agensi tersebut. Kesimpulannya, FD2S pembelajaran hybrid ini seiring dengan revolusi industri 4.0 atau IR 4.0 yang menggalakkan pengaplikasian pengurusan data atas talian sekaligus mengurangkan penggunaan kertas untuk pelestarian alam. Untuk maklumat lanjut, Anda boleh scan QR code di bawah ini untuk melihat Google Site SK Sungai Lokan, dan Anda juga boleh imbas QR code ini untuk melihat statistik pelaksanaan PDP-JJ dan PDPR SK Sungai Lokan. Dan akhir sekali, Anda juga boleh imbas QR code ini untuk melihat gambar-gambar berkaitan pelaksanaan PDP-JJ dan PDPR yang telah dilaksanakan. Sekian dahulu dari saya. Saya mewakili organisasi saya, berharap agar dengan pembentangan ini akan menjadi evidence terhadap inovasi yang telah kami laksanakan. Sekian, terima kasih.